Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Changi Naval Base Republic of Singapore Navy. Jumlah perdagangan barangan antarabangsa meningkat 36.1% bagi bulan Mac 2022. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota, Pangeran Muda Haji Al-Muhtari Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, pagi tadi berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Changi Naval Base, Republic of Singapore Navy. Lawatan bertujuan untuk mengembangkan lagi kerjasama pertahanan serta berkongsi ilmu pengetahuan dalam bidang maritim dan keselamatan serantau. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Singapore Maritime Crisis Centre SMCC dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Zaki Muhammad, Menteri Negara Kanan bagi Pertahanan dan Tenaga Manusia, Rear Admiral Aaron Bang, Chief of Navy, dan Rear Admiral Yong Wei Siong, Commander Maritime Security Task Force. Duli Yang Teramat Mulia kemudiannya disembahkan taklimat mengenai Whole of Government Maritime Security Concept dan Singapore Strategy for Safeguarding Maritime Security yang antara lainnya menyentuh kepentingan untuk mengenal pasti ancaman lebih awal dengan memberi perhatian kepada perkongsian maklumat serta menyelaras antara agensi dengan lebih rapat. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berangkat menaiki kapal RSSS Sovereignty Littoral Mission Vessel LMV. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Senior Lieutenant Colonel Ricky Lau, Commander of the Second Flotilla. Kapal ini adalah sebuah aset Republic of Singapore Navy yang direka khas untuk menepati keperluan operasi serta menggunakan teknologi terkini yang dapat menjadikan sistem operasi keseluruhan lebih cekap. Semasa di RSS Sovereignty LMV, Duli Yang Teramat Mulia disembahkan taklimat mengenai latar belakang kapal berkenaan dan Singapore's Maritime Security MARSEC Area of Operations. Ini diikuti dengan lawatan ke beberapa bahagian seperti Integrated Command Centre serta menyaksikan demonstrasi operasi pencegahan secara whole of government approach dengan melibatkan Police Coast Guard PCG, Singapore Civil Defence Force SCDF, Maritime and Port Authority of Singapore MPA dan Republic of Singapore Navy RSN. Sebelum mengakhiri lawatan, Duli Yang Teramat Mulia disembahkenalkan kepada 3 orang pegawai daripada Agensi Keselamatan Kerajaan Negara Brunei Darussalam yang merupakan sebahagian daripada 200 International Liaison Officers daripada 26 buah negara yang menjalani penempatan kerja di Information Fusion Centre. Di pusat ini, para pegawai berpeluang untuk mempelajari amalan terbaik daripada Agensi Keselamatan Republik Singapura dan seterusnya dapat diguna pakai di negara masing-masing pada masa akan datang. Status harian normal baharu COVID-19. Satu kes dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 685 kes sembuh hari ini.
Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 80.7%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 54%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 75.4%. Sambutan awal Tahun Baru Hijrah terus diadakan oleh pelbagai pihak di negara ini. Pagi tadi, Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, ABDB, mengadakan majlis seumpamanya. Sambutan diadakan di semua surau perkhemahan ABDB dan Masjid Pulau Baru-Baru dengan tumpuan di Surau Ad-Difa Bolkiah Garrison. Hadir Brigadier Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Timbalan Menteri Pertahanan dan Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah ABDB. Majlis dimulakan dengan bacaan ayat suci Al-Quran dan ceramah khas dengan tema bersabar, berikhtiar, berdoa dan bertawakal menghadapi ujian, memacu wawasan negara. Sementara itu, urus setiap program keagamaan belia dan belia da'i dengan kerjasama Pusat Dakwah Islamiyah dan Jabatan Hal Ehwal Masjid mengadakan majlis rehlah ilmiah dan pejuang fajar sempena sambutan awal tahun baru Hijrah. Hadir Awang Haji Muhammad Serudin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetam Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis umpamanya bertujuan ke arah melahirkan modal insan yang mengikut cala Brunei dan berkefahaman akidah Ahli Sunnah wal Jamaah serta mazhab Imam Ash-Syafi'i dan mempelbagaikan metodologi dakwah kepada golongan belia mengikut perkembangan semasa. Majlis diadakan di Masjid Jafri Bolkiah, Kampung Batok. Juga mengadakan majlis sempena sambutan awal Tahun Baru Hijrah Syarikat Penerbangan di Raja Brunei RB. Majlis berlangsung petang tadi di Surau Kampus RB, Jalan Terunjing Lama, Berakas. Hadir Kapten Sabirin bin Haji Abdul Hamid, Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif RB. Majlis diisi dengan tazkirah bertajuk Hijrah dalam Membentuk Sahsiah Diri di dalam Pekerjaan dan diikuti dengan bacaan zikir serta doa selamat bagi menyambut kepulangan jemaah haji syarikat berkenaan tahun ini. Usia muda adalah masa yang terbaik untuk membina jati diri, menghias pribadi dan memantapkan diri dengan iman dan takwa. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Teruskan bersama Berita Perdana. Negara Brunei Darussalam mencatat peningkatan nilai jumlah perdagangan pada bulan Mac 2022 sebanyak 36.1% daripada bulan yang sama pada 2021. Manakala bagi perubahan bulan ke bulan, jumlah perdagangan Mac 2022 meningkat 11.5% berbanding Februari 2022. Jumlah ekspor pula meningkat 59.3% tahun ke tahun berbanding Mac 2021. Ini terutamanya disebabkan oleh peningkatan ekspor bahan api galian dan kimia. Peningkatan ekspor bahan api galian didorong oleh peningkatan nilai ekspor gas asli cecar LNG dan produk petroleum. Dari segi komoditi mengikut seksyen, bahan api galian merupakan penyumbang utama kepada ekspor negara Brunei Darussalam, diikuti bahan kimia dan jentera serta kelengkapan pengangkutan. Pasaran ekspor utama pada Mac 2022 adalah Republik Rakyat China, Jepun dan Australia. Komoditi ekspor terbesar ke negara Republik Rakyat China adalah bahan kimia, manakala ke negara Jepun dan Australia adalah bahan api galian.
Bagi import pula, jumlah nilai menunjukkan peningkatan terutamanya disebabkan oleh peningkatan import kimia. 5 komoditi import utama adalah bahan api galian, jentera dan kelengkapan pengangkutan, kimia, makanan dan barang keluaran kilang. Dari segi import mengikut rakan dagangan, sumbangan terbesar adalah Malaysia, Arab Saudi, Republik Rakyat China dan Australia dengan komoditi import terbesar adalah bahan api galian. Mengikut mod pengangkutan pada bulan Mac 2022, peratus yang tertinggi bagi kedua-dua ekspor dan import adalah mod pengangkutan laut. Laporan penuh IMTS bagi bulan Mac 2022 boleh diperoleh melalui laman sesawang JPES seperti yang tertera. Belia adalah aset yang amat bernilai dan merupakan tonggak serta kekuatan bagi sesebuah negara. Atas sebab itu, para belia perlu dididik dan dibimbing dengan sempurna agar kelak mereka menjadi generasi yang beriman, berilmu, beramal dan bertakwa serta bertanggungjawab terhadap agama, bangsa dan juga negara. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam khutbah Jumaat hari ini bertajuk Belia Tonggak Kekuatan Negara. Seyogia diingatkan kepada kita semua, terutamanya para belia, agar menghargai dan menggunakan usia dan masa mereka dengan sebaik-baiknya. Kerana di usia muda inilah masa yang terbaik untuk membina jati diri, menghias pribadi dengan akhlak yang mulia, dan yang paling utama adalah memanfaatkan diri dengan iman dan taqwa. Untuk melahirkan belia Brunei yang cemerlang, ada beberapa ciri yang perlu dimiliki oleh setiap belia. Antaranya pertama, berilmu, iaitu mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk menerajui negara di masa hadapan. Bangsa yang menitik beratkan pendidikan adalah bangsa yang mempunyai masa depan. Kedua, beriman, iaitu patuh dan berpegang teguh kepada ajaran agamanya. Ketiga, berbudaya, iaitu dapat mempertahankan dan memelihara ciri-ciri kebrunaian seperti berbudi bahasa, menghormati orang tua, bersopan santun dan lain-lain. Kerana budaya itu mencerminkan kepribadian dan identiti sesebuah bangsa. Keempat, berkeupayaan, itu dapat berdaya tahan dan berdaya saing di era globalisasi yang semakin kompetitif dan membolehkan negara kita sebanding dengan negara-negara yang maju. Dan yang kelima, bernegara, iaitu memiliki sifat nasionalisme di dalam diri mereka bagi memastikan mereka mencintai bangsa dan negara demi pembangunan negara. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Batu Marang semalam mengadakan Majlis Khatam Al-Quran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-76. Hadir Ong Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetam Kementerian Kesihatan. Majlis yang diukiahkan kali ketiga disertai oleh 105 pegawai masjid, jawatan kuasa takmir, ahli muslimah Al-Ma'wa, para belia dan beliawanis Al-Ma'wa, jemaah dan penduduk kampung Batu Marang dan sekitarnya. Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah ditubuhkan sebagai wadah amal jariah atau derma khairat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ahli kerabat baginda yang sentiasa pemudulian terhadap kebajikan serta kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara ini. Sehubungan itu, pagi tadi diadakan majlis penyampaian sumbangan di Ibu Pejabat Yayasan Jalan Perdana Menteri. Sumbangan disampaikan oleh Awang Ahmad Jeffrey bin Abdul Rahman selaku pemangku pengarah urusan dan ahli lembaga pengarah yayasan. Mahasiswa Institut Sains Kesihatan Pengeran Anak Puteri Rashidah Sa'datul Bolkiah, Universiti Brunei Darussalam menerima sumbangan RM1,000 bagi membiayai sebahagian perbelanjaan projek komuniti mengenai kesedaran kanser kolorektal.
Sumbangan RM1,069 juga diserahkan kepada Jawatankuasa Majlis Khatam Al-Quran bagi murid-murid sekolah agama Kampung Bolkiah untuk menganjurkan Majlis Khatam Al-Quran. Sumbangan keseluruhannya berjumlah RM38,100 turut diserahkan kepada 8 buah keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran rumah dan bencana alam baru-baru ini. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Penghulu Mukim Zon 2 Kampung Air berlangsung pagi tadi di Sekolah Rendah Pihin Dato' Jamil di Kampung Setia A. Awang Raimi bin Awang Rashid dari Kampung Setia A merupakan calon tunggal bagi Penghulu Mukim Zon 2 Kampung Air. Para penduduk Kampung Setia A, Kampung Setia B, Kampung Sungai Kebun, Kampung Bolkiah A dan Kampung Bolkiah B terdiri daripada rakyat dan penduduk tetap negara ini dialu-alukan untuk mengundi. Undian akan diadakan lagi Ahad ini pukul 8 pagi hingga 3 petang di Sekolah Rendah Pihin Dato' Jamil. Beberapa buah kawasan di daerah Brunei dan Muara akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah esok 6 Ogos 2022. Kawasan yang terjejas seperti yang tertera, gangguan bekalan air atau tekanan air rendah adalah disebabkan oleh kerja-kerja penyucian tangki lambak kanan 1. Gangguan bermula pukul 9 pagi hingga kerja selesai dilaksanakan. Unit Sukatan dan Timbangan SDT, Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan IBE di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi telah melaksanakan lawatan pemeriksaan tidak berjadual ke atas 17 gedung perniagaan. Operasi penguatkuasaan dijalankan kemarin. Operasi dilaksanakan ke arah memastikan sebarang penggunaan alat sukan dan timbang bagi tujuan perdagangan adalah sah, tepan dan berdaftar selaras dengan Akta Sukatan dan Timbangan 1983 Penggal 151. Hasil operasi 175 unit alat sukan dan timbang didapati digunakan dalam premis perniagaan. 2 unit daripadanya gagal mematuhi Akta dan Peraturan Sukat dan Timbang. Pihak syarikat telah dikeluarkan notis peringatan dan dikendaki hadir ke pejabat unit sukatan dan timbangan dalam tempoh 7 hari waktu bekerja dari tarikh notis dikeluarkan. Menurut Awang Ellen On, pengarah IBE, dalam tempoh 7 bulan kebelakangan, para penguatkuasa unit SDT sentiasa aktif dalam membuat penguatkuasaan di premis-premis perniagaan termasuk tapak-tapak perindustrian. Pertanyaan lanjut, hubungi unit sukatan dan timbangan melalui email sdt@mofi.gov.bn. Sementara itu, Unit Sukatan dan Timbangan SDT Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan melaksanakan kerja pemeriksaan dan penelitian bacaan ketepatan ke atas alat sukatan jenis pam minyak di stesen-stesen minyak, mengambil kira keselamatan dan kesejahteraan orang ramai serta para tenaga kerja yang terlibat sepanjang kerja pemeriksaan dan penelitian tersebut. Stesen-stesen minyak akan ditutup bermula 9 pagi hingga selesai. Anggaran pelaksanaannya sekitar 2 hingga 3 jam. Jadual penutupan sementara stesen-stesen minyak bagi kerja-kerja pemeriksaan dan penelitian bacaan ketepatan pada bulan Ogos 2022 seperti yang tertera. Pemeriksaan dan penelitian ke atas stesen minyak terbabit adalah pemeriksaan rutin yang dikendalikan 3 kali setahun.